Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, cakap pasal game malam tadi, satu waktu yang susah untuk menjadi penyokong Arsenal sekarang ni kan. Apa yang aku risau sebenarnya, Arsenal berpotensi untuk hilang generasi penyokong yang baru. Sebab apa aku cakap macam tu? Dalam keadaan Arsenal sekarang ni, budak-budak yang ada kat sekolah sekarang ni, diorang akan tengok Arsenal dan diorang takkan sokong Arsenal. Sebab kalau kau tengok Arsenal sekarang memang teruk gila kan. Satu tim yang berada di tangga ketiga paling berjaya di antara kelab-kelab dekat England, lepas daripada Liverpool dengan MU dari segi kutipan piala. Sekarang ni kita berada dalam satu tahap yang mana kita layak untuk main kat Championship lah, aku boleh cakap kan. Dan aku nak open sikit lah cerita pasal Arteta ni. Aku defend dia lepas Arsenal kalah demi kalah kan dalam setiap minggu. Dan sekarang ni dah sampai ke tahap yang mana aku berjalan ke arah Arteta out. Aku nak berjalan ke arah Arteta out, tapi aku macam masih tak sampai Arteta out lagi, tapi aku nak berjalan ke arah Arteta out. Sampai tahap macam tu sekali aku tak nampak mana Arsenal akan dapat kemenangan dalam next game. Sebab dalam game-game yang lepas aku masih optimistik, aku masih mengharapkan satu magic yang datang ke Arsenal. Bila kau tengok game tu, kau nampak macam wow, tak macam minggu lepas macam tu. So aku masih percaya pada masa tu. Tapi sekarang ni sampai ke tahap yang mana aku berjalan dari minggu ke minggu sebagai penyokong Arsenal dan aku mengharapkan yang terbaik. Aku masuk game tu dalam keadaan takut kan, sebagai seorang penyokong kan. So entah, aku tak tahu lah. Yang aku boleh persoalkan Arteta ni adalah dia pilih pemain satu hal. Dia pilih pemain-pemain yang secara terang-terangnya off form. Contohnya macam Willian. Kenapa still pilih Willian? Dan secara terang-terang ni memang Willian ni memang dia punya impact dia memang tak ada sejak sarung jersey Arsenal kan. Kecuali masa first game of the season lah, masa lawan Fulham tu at least ada impact dia. Lepas tu sekarang ni kira macam tak nampak punca tau daripada Willian, satu hal. Dan satu lagi aku persoalkan dalam line up malam tadi yang diletakkan oleh Arteta adalah apa Holding buat dengan Captain Amben. Apa yang Holding dah buat untuk melayakkan dia menjadi captain malam tadi. Itu satu lagi hal yang aku tak faham. Padahal David Luiz ada. Aku rasa David Luiz lebih berhak untuk menjadi captain. So bila masuk dalam game tu 15-20 minit pertama, Arsenal defend memang baik. Everton dia ada cuba-cuba untuk tembus defend Arsenal tapi tak berjaya. Sampailah satu momen yang mana aku boleh cakapkan Tierney dan juga Willian lah tak mencuba dengan bersungguh-sungguh untuk stop cross. Kau dah tahu lah Calvert-Lewin tu memang kaki header punya untuk season ni kan. Lagi-lagi Willian lah, dia macam tak kisah. Dia macam, kau boleh tengok dia punya body language kan, cara dia tu kan, macam dia tak kisah. Tak kisah pasal Arsenal, tak kisah untuk Arsenal concede goal. Ibarat macam tu lah kan yang aku boleh cakap kan. Lepas tu Calvert-Lewin header, easy header lah aku boleh cakap kan. Lepas tu Arsenal dapat penalti. Penalti ni aku boleh cakapkan satu penalti yang legit lah bagi aku. Sebab Tom Davies dia sepak pinggang Maitland-Niles tau. Kaki dia berada dekat pinggang Maitland-Niles. So bagi aku Maitland-Niles buat satu benda yang bijak untuk jatuhkan badan. Sebab kalau dia keras juga, aku rasa Arsenal takkan dapat penalti. Dan aku cakap ni bukan sebab aku bias, bukan sebab aku penyokong Arsenal, tapi sebab aku nampak insiden tu boleh membawa kepada penalti. So Arsenal pun level sebab Pepe skor kan, skor penalti tu. Dan betul-betul lah sebelum half time, memang betul-betul sebelum half time kan, dapat corner Yeremina memang tinggi ke langit kan. Tiba-tiba dapat ruang pula untuk header, gol kedua Everton. Memang aku rasa down lah sebab concede sebetul-betul sebelum half time kan. Kalau masuk ke half time dalam keadaan satu sama tu, at least happy lah sikit nak masuk second half kan, sebab open game. Tapi tiba-tiba Everton dapat gol kedua betul-betul sebelum half time. Memang aku kecewa lah. Lepas tu bila masuk half time memang terang-terangnya Everton memang nak pak debas, defend kau lah. Lepas tu nak attack melalui counter attack. Tapi still bila masuk second half tu Arsenal tak ada punca. Dia macam buat diam, dia senyap, dia tak ada macam usaha yang lebih untuk mencari gol penyamaan tau. Adalah momen-momen tu, tapi bila dah nak sampai akhir game lah, dah nak masuk stoppage time, ada dua kali bola berjalan kat depan gol tapi tak ada orang. Tak ada orang yang tunggu kat depan gol. Ini satu hal lah, memang aku speechless. Aku tak tahu nak cakap apa.
Sebab bagi aku Arsenal dia masih cukup bijak untuk fikir yang kau lantik mana-mana manager pun akan ada risiko dia. Aku tahu, aku faham benda tu. Tapi tak adalah sampai seteruk ni kan. So apa yang aku boleh cakapkan, aku tak sanggup lagi nak cakap Arteta out, tapi aku dah berjalan ke arah Arteta out. Dan pemain-pemain pun yang mana yang tak ada semangat untuk main untuk badge, untuk sarung jersey Arsenal, tak tahu makna untuk main kat Arsenal, please tolonglah pergi, tolonglah tinggalkan kelab. Dan kali ni aku tak nak petik Kroenke, sebab aku fikir balik Kroenke ni kalau kau tengok balik, dia ada sumbangan dia ada keluarkan duit untuk beli Partey, untuk beli Gabriel, at least dia ada sumbangan. Tapi management, board Arsenal ni, dia ambil keputusan untuk membeli pemain-pemain macam Willian ni lah, yang bagi aku bukan setakat Willian lah kan, tahun lepas pun ambil David Luiz, reject Chelsea, lepas tu pembelian yang buruk lah kan. So efeknya kita dah nampak sekarang lah, banyak sangat pemain yang tak cukup bagus untuk sarung jersey Arsenal, dan juga manager yang secara terang-terangnya out of his depth, memang tak ada skill untuk handle situasi yang macam ni lah yang sekarang ni kan. So aku nak tengok Januari lah, aku tak sabar nak sampai ke Januari. Aku nak tengok apa yang Arsenal boleh buat dekat transfer market, apa yang Arsenal boleh improve dekat transfer market. Jadi aku rasa video aku sampai sini je kot. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak akan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.